Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Aisyah binti Ahmad Mustafar, nombor matrikulasi 0511606006980001 daripada Pendidikan Awal Kanak-Kanak HDPS 1403, amalan berkesan dalam pendidikan awal kanak-kanak membina asas, ingin membentangkan tentang teori kognitif. Proses pengajaran dan pembelajaran menjadi satu elemen penting dalam perkembangan pendidikan. Perkembangan pendidikan, kemajuan dalam zaman ICT telah membawa jauh alam pendidikan dengan perisian-perisian yang sangat tercanggih. Kaedah-kaedah lama semakin jauh ketinggalan di telan zaman. Walau bagaimanapun, kita masih terikat dengan model-model pengajaran dan teori-teori yang ada hubung kait dalam psikologi pendidikan. Menurut Griffith W. Williams, psikologi adalah satu cabang penyiasatan tingkah laku manusia dalam suasana pembelajaran. Kajian saintifik terhadap tingkah laku individu adalah berkait rapat terhadap prinsip dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang diguna pakai untuk menyelesaikan masalah. Dapatan-dapatan ini akhirnya menghasilkan satu teori atau kaedah dan perolehan ilmu pengetahuan. Teori pembelajaran kognitif. Teori adalah berkaitan dengan proses mental yang melibatkan pengamatan, pengetahuan dan pemahaman. Ahli-ahli psikologi yang terkenal seperti Kohler, Koffa, Piaget, Brunner dan banyak lagi. Mereka semua berpendapat proses pembelajaran adalah satu proses dalaman yang berlaku dalam akal fikiran yang tidak dapat diperhatikan secara langsung daripada tingkah laku manusia. Proses celik akal, pemprosesan maklumat menggunakan struktur dalaman kognitif dari pelbagai peringkat umur dan kebolehan murid. Semua maklumat yang diterima dipadankan dengan maklumat yang sedia ada dan diubah suai dan disusun semula seterusnya menghasilkan sesuatu maklumat yang baru. Selain itu, teori kognitif ialah melibatkan proses mental dan pemahaman, dan kesesuaian pemilihan teori penting dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Pemilihan teori harus mempertimbangkan keperluan dan ciri-ciri pelajar. Kandungan teori seperti konsep dan model kognitif memainkan peranan penting dalam membentuk pengajaran. Penting untuk memilih kandungan yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif pelajar untuk memastikan pemahaman yang baik. Implikasi teori terhadap pengajaran dan pembelajaran termasuk metod pengajaran yang efektif dan strategi pembelajaran yang sesuai. Perubahan dalam pendekatan pengajaran boleh memberikan kesan positif terhadap pemahaman dan penyerapan konsep oleh pelajar. Dengan memahami kesesuaian, pemilihan teori, kandungan teori dan implikasi teori, kita dapat mencipta persekitaran pelajar yang lebih efektif dan menyokong perkembangan kognitif pelajar. Prinsip-prinsip kognitif. Prinsip-prinsip kognitif. Yang pertama ialah kita memerlukan bahan mengajar. Yang kedua ialah memahami pembelajaran lebih baik daripada hafazan. Yang ketiga ialah pengetahuan sedia ada murid untuk diguna pakai. Dan yang terakhir ialah isi pembelajaran perlu mengikut pola-pola supaya pelajar mudah diingati. Dan kesimpulannya ialah dalam perbincangan tentang teori kognitif, kesesuaian pemilihan teori, kandungan teori dan implikasi teori sangat penting untuk membentuk pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Pemilihan teori harus mempertimbangkan keperluan pelajar, kandungan teori harus sesuai dengan perkembangan kognitif dan implikasi teori membentuk strategi pengajaran yang memberi kesan positif terhadap pemahaman pelajar.
Dengan memahami elemen-elemen ini, kita dapat mencipta persekitaran pembelajaran yang mendukung perkembangan kognitif pelajar dengan baik.